Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Bang Cik Live. Kalau sesiapa yang baru berjumpa dengan vlog Bang Cik, jangan lupa subscribe. Bagi yang dah lama, jangan lupa tekan notification. Jangan lupa komen. Jangan lupa like dan jangan lupa kongsikan video Bang Cik. Okey, hari ni Bang Cik nak bincangkan topik yang Bang Cik baru dengar pada subuh tadi di Kota Mekah. Bangun-bangun tidur kecoh satu dunia bahawa visa pelancong telah dibuka oleh Arab Saudi untuk menerima kunjungan daripada seluruh dunia bermula pada 1 hari bulan 8 2021. Okey, Bang Cik akan bincangkan dan Bang Cik akan sampaikan kepada anda semua info-info terkini mengenai Kota Mekah, insya-Allah. Okey, sebelum Bang Cik menceritakan info-info terkini mengenai Kota Mekah, seperti biasa Bang Cik akan doakan kepada semua subscriber Bang Cik, sahabat-sahabat Bang Cik, penonton-penonton Bang Cik semua dilindungi oleh Allah SWT. Okey, Bang Cik sekarang sebenarnya baru lepas Jumaat, santai-santai je Bang Cik akan bercakap. Hari ni kita tengok ramai yang berada di bawah pokok kurma. Cuma pagi tadi Bang Cik dapat berita yang Saudi nak membuka kembali visa pelancongan. Kalau sesiapa tak tahu sejarah visa pelancongan ni baru saja dibuat sebenarnya pada tahun 2019. Semua boleh apply visa pelancongan tanpa melalui agensi. Pergi sahaja visit saudi.com, isi borang terus sampai, ataupun daripada arrival pun kita boleh register dengan kos-kos tertentu dan bayaran insurans tertentu. Dan visa pelancong ni kita boleh berada di Arab Saudi selama 90 hari dan visa akan tamat selama setahun. Jadi kita boleh keluar masuk sebenarnya. Keluar masuk Saudi, datang 10 hari, balik, datang 10 hari, pergi tempat lain, sehingga 90 hari dalam masa setahun. Itu adalah salah satu kelebihan visa pelancongan yang dibuka oleh Kementerian Tourism, iaitu Kementerian Pelancongan Arab Saudi. Okey, boleh tak buat umrah untuk pakai visa pelancongan ni? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Dan Bang Cik rasakan okey, untuk tempoh Covid yang baru ni ataupun tempoh coronavirus yang baru ni, musim yang baru, kalau dulu nak buat umrah tak payah apply ataupun tak payah mengisi slot. Tetapi untuk coronavirus ni, untuk musim kita panggil musim corona lah, 2020-2021, kita perlu apply slot. Ini adalah satu masalah sebenarnya bagi visa pelancong. Bang Cik tak nak bezakan dengan visa umrah. InsyaAllah nanti Bang Cik akan temu bual di hari yang lain ataupun vlog yang lain mengenai visa pelancong vs visa umrah. Cuma hari ni Bang Cik nak fokuskan tentang visa pelancong. Okey, visa pelancong ni akan dikategorikan bersama-sama dengan visa-visa yang lain, dikecualikan daripada visa umrah. Kalau kita tahu pun, visa umrah akan dibuka pada 10 Ogos ini. Mana-mana negara yang membenarkan ataupun boleh mengapply visa umrah. Okey, kita berbalik pada visa pelancongan tadi. Balik, dia akan bersama-sama dengan residen ataupun penduduk tetap, ataupun dengan penduduk Mekah ataupun penduduk Arab Saudi ataupun rakyat Saudi. Dia akan berebut slot. Okey, berebut slot kekosongan untuk solat di Masjidil Haram dan juga umrah. Untuk pengetahuan semua, slot kekosongan untuk umrah
adalah selama 3 minggu ke hadapan baru kita boleh booking. Itu adalah satu masalah jika menggunakan visa pelancong semata-mata untuk umrah. Kalau kita disekalikan, kalau kita disekalikan melalui kita nak pergi melancong ke Riyadh, ke Rabih, ke Dammam, melawat saudara-saudara, itu insya-Allah boleh digunakan. Tetapi kalau semata-mata untuk datang umrah, ianya memakan masa. Sebab kita tak boleh apply slot tersebut daripada negara kita baru kita fly. Kita kena berada di dalam Arab Saudi, sebab syarat-syarat untuk apply visa ziarah ataupun visa pelancong, kita perlu ada register di dalam www.mukim, iaitu kita masukkan detail pasport kita dan juga detail vaccination. Itu adalah website terbaru ataupun portal terbaru yang ada sekarang untuk memudahkan proses di lapangan terbang. Dan ini adalah satu berita yang paling penting adalah kalau memang sesiapa yang ingin mendapatkan visa pelancong perlukan ada vaksin, iaitu vaksin yang utama yang diterima di sini adalah Pfizer, Astra, Johnson & Johnson, dan satu lagi pun banci dah lupa, minta maaf. Dan sesiapa yang mendapat Sinovac, iaitu antara vaksin yang teramai orang ambil sekarang ni, perlu ambilkan 1 dos lagi daripada 4 vaksin yang Saudi iktiraf. Jadi extra booster daripada Sinovac yang 2 dos, kena tambah lagi 1 dos. Itu adalah syarat-syarat utama untuk dapatkan visa pelancong. Sekarang ni, kalau dulu arrival kita boleh terus, tapi apa yang penting adalah tidak perlu di kuarantin. Itu adalah banci dah perhatikan Saudi Arabia. Saudi Arabia, bila kita dah cukup vaccinated, sahabat-sahabat banci yang menggunakan visa-visa lain seperti visa keluarga, seperti banci menggunakan visa bisnes, sesiapa yang sudah complete 2 dos, iaitu 4 dos, 4 yang utama, iaitu Astra, Pfizer, Johnson & Johnson, dan satu lagi boleh tulis di komen di bawah. Memang banci lupa, banci pun malas nak google. Sudah tidak payah di kuarantin. Itu yang paling penting. Terus kita boleh pergi ke mana-mana, terus kita terus boleh keluar menggunakan sistem Tawakalna. Dekat sini diwajibkan sistem Tawakalna, dan kita boleh pergi ke mana-mana, kawasan turis ataupun kawasan-kawasan di Arab Saudi. Ini adalah berita yang banci nak sampaikan kepada semua. Diharapkan berita ini menggembirakan kita semua. Tetapi kita perlu ingat juga, kita perlu doakan juga negara-negara kita. Negara kita seperti banci sendiri, Malaysia, Indonesia, yang Thailand, Singapura dan juga Brunei, ada di antara negara-negara ini masih di-ban oleh Arab Saudi untuk terus fly, dengan syarat dia pergi ke negara berkecuali selama 14 hari kuarantin, baru dia boleh masuk ke Arab Saudi. Banci tak nak menyebut 9 negara yang di-ban, sebab salah satunya ada negara jiran kita, iaitu jiran kita. Kita boleh baca di mana-mana. Banci doakan semua negara-negara Asia Tenggara yang melihat vlog banci, semuanya dipermudahkan urusan, insya-Allah. Sebab kita dah rindukan kota Mekah dan kota Madinah. Tak kiralah kita pakai visa apa pun, kita akan datang ke sini, walaupun kos yang cukup tinggi buat masa sekarang ni. Sebab memang kos yang amat tinggi kalau menggunakan visa-visa yang lain, sebab ada peraturan-peraturan tertentu yang kita harus amalkan di Arab Saudi. Satu lagi, pengumuman ini hanyalah persediaan daripada Arab Saudi. Semuanya selepas ini adalah bergantung kepada negara masing-masing. Kalau Malaysia, kita doakan COVID kembali pulih dan kerajaan Malaysia melepaskan kita untuk
keluar negara. Memang boleh keluar negara, tetapi tak tahu visa pelancong adakah kerajaan Malaysia melepaskan ataupun tidak. Okey, sekian sahaja rasanya pengumuman yang Bancik nak beritahu ataupun info yang Bancik nak beritahu tentang visa pelancong. InsyaAllah di masa lain ataupun di vlog yang akan datang, Bancik akan bincangkan mengenai visa umrah vs visa pelancong. Bancik tahu pemikiran rakyat Malaysia, sebab kita dah pernah menggunakan visa pelancong untuk datang umrah, dan semuanya rata-rata akan mengatakan best guna visa pelancong disebabkan boleh duduk lama di Arab Saudi. Tetapi sebenarnya ada masalah-masalah tertentu nak dengan peraturan yang baru ini. Okey, jom bersama-sama dengan Bancik. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen Bancik Live. Jangan lupa tekan notification. Dan semoga video ini bermanfaat kepada semua. Kita doa-doakan supaya kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2